Aku menderita sihir pemisah. Terduduk aku tahu pengantarnya. Assalamualaikum. Terima kasih siarkan ceritaku ni. Ceritaku ni ada berkaitan dengan perbuatan khianat dan berkaitan sihir. Pada mulanya aku anggap aku ni ada masalah kesihatan, sampailah Allah tunjukkan kebenaran dalam mimpi aku. Ceritanya begini, ketika sedang mengandungkan zuriat yang pertama, dari awal trimester, aku kerap mimpi benda yang kotor, macam darah dan juga ular hitam. Aku abaikan sebab aku ingat mimpi itu cuma mainan. Aku tak ambil serius. Sedangkan benda tu efek pada hubungan kami suami isteri. Suami yang dulu penyayang, suami yang baik, yang sangat baik, kadang-kadang berubah menjadi baran. Tak boleh salah cakap, pasti kami akan bertengkar. Pernah sekali aku lari dari rumah sewaktu trimester ketiga. Aku drive jauh seorang diri keluar daerah. Aku sembunyikan diri sebab waktu tu pertengkaran hingga suami hampir nak naik tangan ke wajah aku. Namun selepas dipujuk barulah aku pulang. Waktu mengandung itu juga aku kerap kali nampak ada tumpuk darah. Aku ingat itu cuma tanda dekat nak bersalin. Ada satu malam, waktu aku keseorangan dalam rumah, aku ternampak satu lembaga. Itu bukan kali pertama aku nampak, tapi aku abaikan je. Aku kerap sangat mimpi ada perempuan nak ambil anak aku. Aku jadi takut nak tidur malam. Dan akibatnya, aku jadi mengantuk yang amat pada siang hari. Letih melampau macam kau tengah berlari mengejar awan. Hakikatnya sepanjang pregnant, aku jarang buat kerja berat. Morning sickness je manjang. Buat kerja rumah pun sikit-sikit je. Semuanya dibantu oleh suami. Kadang-kadang dada bagai menekan. Perut juga kadang-kadang tu sakit sangat. Tapi tak semua orang faham. Selang beberapa bulan, akhirnya aku selamat melahirkan anak. Tapi aku pelik melihat perut aku yang masih belum kempis walaupun sedikit. Masih besar macam mengandung. Macam ada lagi seorang anak dalam perut aku. Doktor pun heran. Seorang demi seorang datang tengok perut aku, cek perut aku, dan aku kena extend warded lagi waktu tu sebabkan diorang nak scan perut aku. Aku ingat benda ni normal je. Yelah sebab aku tak ada pengalaman. Ni pengalaman pertama aku dalam hidup lah. Segalanya bermula selepas habis berpantang. Aku balik ke kediaman aku sendiri. Tiba-tiba aku bleeding dalam tempoh yang sangat lama. Darah yang sangat banyak. Aku jadi panik pada hari itu. Ada gumpalan darah yang besar keluar. Aku drive pergi hospital dan doktor bagi ubat drip untuk stop pendarahan tu. Dan sangat terkejut bila doktor cakap gumpalan tu tak normal. Tak logik ada gumpalan sebesar tu masa tempoh berpantang. Aku pun jadi keliru. Apa sebenarnya yang aku alami ni? Tapi yang pasti selepas kejadian itu, perut aku kembali mengecil. Alhamdulillah selepas tu aku dah okey. Dah tak ada bleeding lagi. Tapi aku perasan kesihatan aku semakin merosot. Aku kerap sakit belakang, sakit bahu, sakit lutut. Sakit yang dalam tempoh yang lama. Bukan sakit tu lepas makan ubat okey. Makan painkiller pun sakit tu tetap ada. Emosi aku makin tak stabil. Aku dan suami makin kerap bergaduh.
pantang ada kesalahan sikit, pasti masing-masing akan tinggikan suara. Aku dah penat hidup macam ni, ceraikan aku. Aku desak suami untuk ceraikan aku. Hampir setiap hari kami bertikam lidah. Ada je yang tak kena. Suami sampai berkasar dengan aku. Aku macam dah tak kenal siapa suami aku lagi. Setiap kali gaduh, aku mesti akan minta cerai. Aku pula jadi benci tengok muka suami. Pernah sampai aku rasa aku tak boleh duduk dekat dan tengok muka suami. Tapi bila suami pergi kerja, aku mula rindu yang teramat-amat rindu. Tak tahu aku nak gambarkan macam mana. Anxiety aku datang kembali. Aku mula jarakkan diri dengan suami. Aku jadi takut dengan suami sendiri. Senang cerita, keadaan kami macam ada yang tak kena sejak aku mengandung sampailah aku bersalin. Mujurlah suami aku ni jenis yang alert dengan situasi kami dan mensyaki kami telah disihir. Namun dia tak berapa pasti sihir yang macam mana. Suami mula kerap pasang ayat-ayat ruqyah sejak dari tu. Ada satu hari tu, masa kami sedang dengar ayat-ayat ruqyah tu, aku jatuh terduduk dan terbaring. Sakit badan teramat sangat. Suami dengan segera bawa aku jumpa seorang ustaz yang dia kenal. Ustaz yang pertama aku jumpa bagi tahu aku yang aku terkena sihir pemisah. Orang yang hantar tu nak buat sampai aku mati. Dan dia pun tak boleh nak tolong buangkan. Seminggu lepas tu, aku derita kembali. Sakit sangat. Suami bawa aku jumpa ustaz yang kedua pula. Cuba ikhtiar, mana tahu kali ni berjaya pulihkan aku. Alhamdulillah, kali ni ustaz ni boleh buangkan. Tapi badan jadi teramat letih sangat. Kedua-dua ustaz cakap yang ini buatan orang terdekat. Mungkin ada kaitan dengan cemburu. Tapi diorang tak pula beri nama. Mereka nasihat agar kami hati-hati dan selidik sendiri dari mana datangnya. Suami menceritakan pada ibunya dan ibunya pula sampaikan cerita kami pada kakak ipar aku, isteri kepada abang suami. Awalnya aku tak syak apa-apa. Yelah, mustahil kan. Tapi setiap kali berubat, kakak ipar mula minta kontak nombor ustaz yang tolong kami. Katanya nak buat simpanan, takut jadi kat dia juga. Alasan macam-macam dia bagi dan aku mula sakit kembali. Kali ni suami bawa aku ke pusat perubatan yang jauh sikit dari rumah kami. Alhamdulillah, kali ni agak lama aku sembuh, dekat sebulan jugalah. Kakak ipar aku tetap minta kontak nombor ustaz ni juga. Suami yang tak syak apa-apa terus bagi kat dia. Kakak ipar aku tanya soalan yang agak pelik pada aku. Betul ke dah sihat? Aku macam pelik. Dahlah setiap kali berubat, dia minta kontak number. Aku dah jadi curious, nak tahu kenapa. Sebab hubungan kami baik-baik je. Tapi bila dia ubah topik lain, aku mula lupa dengan perasaan pelik tu. Selang beberapa lama, aku kembali sakit. Sampai sekarang belum pulih sepenuhnya. Aku minta bantuan daripada Allah. Aku solat sunat dan amalkan tidur dalam wuduk. Aku betul-betul terkejut bila satu hari tu aku nampak dalam mimpi wajah kakak ipar aku. Bukan sekali, tapi beberapa malam jugalah aku nampak muka yang sama. Aku ingat tu cuma mimpi kosong, tapi aku yakin ini satu petunjuk. Mimpi masa mengandung dulu pun hadir. Kan aku ada cerita awal-awal tadi, mimpi ada perempuan nak ambil anak aku. Tapi kali ni mimpi ni jelas tunjuk muka perempuan tu. Muka kakak ipar aku. Bila aku kaitkan dengan cerita nombor telefon ustaz, jadi aku tahulah siapa yang hantar sihir ni pada aku. Persoalannya,
Kenapa dia tergamak nak sihir ahli keluarga sendiri? Kami tak rapat sangat, tapi tak pula bergaduh. Jumpa pun jarang-jarang sekali. Perwatakan dia selalu baik dan ramah dengan aku bila setiap kali berjumpa. Tapi tak sangka, dia cuba nak bunuh aku guna sihir. Apa salah aku dekat dia? Aku menceritakan pada suami tentang mimpi aku. Suami terkejut dan ada rasa sikit bersalah sebab pernah beri nombor telefon ustaz pada kakak ipar. Barulah dia faham apa yang terjadi. Mungkin kakak ipar tak suka dan cemburu keberadaan aku dalam keluarga mereka. Tapi apa patut kami buat? Nak serang dan tuduh melulu, pasti dia akan menafikan. Aku dan suami ambil keputusan untuk menjauhkan diri daripada kakak ipar. Memang aku tak nak berjumpa lagi dengan kakak ipar aku tu. Mak dengan ayah mertua memang tak tahu perkara ni. Kami putuskan untuk rahsiakan saja. Kami tak nak keruhkan keadaan keluarga. Kalau balik kampung, kami akan betul-betul pastikan takkan bertembung dengan kakak ipar. Aku doakan dia diberikan hidayah untuk bertaubat. Semoga Tuhan memberikan balasan di setiap perbuatan terkutuk dia yang dia pernah lakukan pada kami. Tak dinafikan mereka ada banyak duit. Keluarga kakak ipar jauh lebih kaya. Tapi aku tak sangka cemburunya sampai tergamak sihirkan aku dan suami. Akulah yang terima kesan paling banyak sejak mengandung sampailah sekarang. Buat yang menonton, doakan aku supaya kuat dalam ujian ni. Doakan aku diberikan kesembuhan. Jika ada yang tengah alami ataupun pernah berada dalam situasi yang sama, aku mohon kongsikan cara atau tempat di mana untuk pulihkan sihir pemisah ni. Hampir 4 ustaz yang aku jumpa, namun sisa baki masih ada. Aku hampir putus asa. Tapi aku percaya Allah pasti bantu.